Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Tersedak pula. Okay, first thing first, saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kerana anda sudah berjaya dan bersedia untuk mendengarkan sesi live kita pada malam ni. Dan so far saya nampak kita ada 166 mata, maksudnya ada orang kata ada 165 viewer. And apa kata saya nak nampak ada 160 reactions. Setakat ni kita baru ada 60 reaction. Maksudnya share sikit, thumbs up, bagi sikit love. Okay, baru saya nampak. Maksudnya saya dah tahu you all dah ready, you all dah respond. Alright. So kalau you baru masuk, tolong sekali bagi thumbs up, bagi love. Jadi saya boleh nampak you semua sudah bersedia untuk dengarkan kita punya sesi live pada malam ni. Okay. So basically, Jones Theory, bunyi macam power kan, macam ada teori baru. Mungkin sebab dengar macam teori baru, jadi tu yang ramai yang orang kata join in lah, view in dia punya live sesi pada malam ni. But apakah itu Jones Theory, saya akan kupaskan sebentar sahaja lagi. As for now, apa kata bagi sikit thumbs up. Sekarang baru 122, saya perlukan 170. Yes, sekarang ni tengah gila like, gila love. Okay. Sebab selalunya kalau baru nak start live kan, baru dah 14 minit, 15 minit dia dah start live, baru ada 100 orang. Now we are approaching 200 people. So yes, thank you kerana orang kata kerana setia lah bersama saya untuk sesi malam ini. Okay. So saya nampak lah ada few yang komen siapa semua kan. Ramai yang dah mula masuk, dia masuk komen siapa semua. Alright. Dan ada juga yang minta link nanti. Malam ni kita tak ada link. Dia orang kata sekali-sekala je kita bagi teaser dekat orang luar sana supaya dia boleh join kita punya group. Barulah rasa macam group eksklusif yang percuma. Macam mana tu group eksklusif yang percuma kan? Pun boleh. Okay, janji boleh. Alright. Anyway, saya ada nampak ada beberapa komen, even dekat dalam discussion room pun ramai yang komen argue pasal EPF terpaksa jual dia punya pegangan-pegangan saham sebabkan nak tampung withdrawals daripada ni lah. Maksudnya dia nak cash in, dia nak liquidate supaya dia ada cash untuk sedia untuk orang kata apa, memudahkan para pencarum untuk withdraw dia punya duit lah. Okay. Pada pandangan saya, you withdraw duit EPF, duit tu you pump balik masuk dekat dalam market. Kan daripada EPF pegang, you sendiri yang pegang saham tu. You sendiri dapat dividen daripada saham tu. Anyway, after a while pun, duit tu pun you kena carum balik semula kan. So, dia as if macam you, dia bahasa mudahnya EPF ni dia bagi you withdraw is like, you pinjam daripada you punya masa hadapan. That is what it meant lah. Maksudnya you pinjam you punya duit daripada you punya future self. So it's up to you lah, you nak withdraw you punya duit sendiri ataupun tidak. Sebab at the end you kena tampung balik sebab you dah pinjam duit you daripada masa hadapan. Sebab tu adalah duit you untuk you bersara nanti later onwards kan. Jadi it's up to you. But kalau saya lah macam saya cakap lah, withdraw
duit tu you pergilah buka letak dalam CDS, but it's a risky thing lah. At least kalau you biarkan dia dekat dalam EPF, you akan dapat makan dividen. So it's up to you, it's your money. Jadi yes, thank you Tuan Nizam Mazlan, selalu dia jadi silent viewer, hari ni dia komen. Alright. Jadi itulah yang saya cakap, at the end of the day, it's your money, it's your decision, it's up to you. Okay, masing-masing ada cara pengurusan kewangan masing-masing. Alright, so thank you. Kita dah ada 200 viewer, walaupun orang kata baru 5 minutes, orang kata saya membebel. Kita dah ada over 200 viewers. Jadi tak apa, kita teruskan je lah malam ni apa yang kita boleh share lah. Alright, sebenarnya teaser ni, apa yang saya nak sampaikan, teaser ni saya dah share dah petang tadi. Saya just share teaser je dekat Investors Masterclass supaya dia boleh join in live session pada malam ni lah. Okay. Jadi teaser dia. Sebenarnya apakah Jones Theory ni? Alright, Jones Theory ni sebenarnya dia tak ada kaitan langsung dengan saham, tetapi dia applicable dekat dalam saham. Macam padu tak padu kan? Dia macam ni. Sebenarnya apa benda yang berlaku dekat keliling you, apa benda sahaja yang you nampak, sebenarnya semuanya you boleh relatekan balik dengan saham. It's just that whether you boleh nampak dengan mata hati ataupun nampak dengan nampak dengan apa? Nampak dengan suara biawak. Okay. Jadi tu sebenarnya Jones Theory ni, sebab saya adalah seorang graduan ataupun I'm holding masters in marketing sebenarnya, dan Jones Theory ni sebenarnya adalah salah satu teori yang ada dekat dalam marketing. Dan how you relate sebenarnya dengan Jones Theory dengan pasaran saham, sebenarnya it's fairly straightforward, it's fairly simple. Sebab sebenarnya during early of my trading days, maksudnya masa saya mula-mula baru kenal saham back in 2014 Okay, hari ni kita hashtag 2 biji kelapa lah, sebab ada orang, sebab dia tengok siapa yang follow IG saya, dia tahulah apa yang dimaksudkan dengan 2 biji kelapa. Sebab ada orang tanya saya, esok nak beli saham apa? Tu soalan tu paling payah nak jawab lah sebenarnya. Okay, unless esok dah datang, then baru kita boleh tahulah saham apa yang dah mula bergerak kan. Jadi for that we need to 2 biji kelapa. Okay, so berbalik kepada Jones Theory. Jones Theory sebenarnya dia adalah melibatkan psikologi para pelabur. Alright, dia melibatkan psikologi para pelabur mahupun pedagang. Sebab Jones Theory ni sebenarnya dia relate balik dengan waktu saya awal mula terlibat pelaburan back in 2014. Yang mana that time dia macam ni. That time ramai orang bila dia sebut satu-satu saham apa semua, I try to be a bit different. Maksudnya saya cuba untuk nampak macam lebih power, nampak macam lebih hebat. Yang mana saya decide untuk cari saham yang lain, rather than saham yang ramai-ramai dah study ni kan. Ramai-ramai dah study ni, instead of picking up that stocks dan saya study balik dekat diri saya cuba untuk cari saham lain yang just to show yang macam aku lebih baik sikit daripada orang lain kan. And it backfired sebenarnya. Okay, it backfired. I made some losses from there and I learned from that lah. Dan bila saya duduk, saya perhatikan, I believe saya sedar cakap, oh, this is like Jones Theories. Okay, this is like Jones Theories, yang mana dalam Jones Theories ni dia cakap, you beli bila mana you nampak orang lain beli. Faham tak? You beli bila mana you nampak orang lain beli. Dia ada baik, dia ada buruk dia. Apa yang saya nak sharekan pada malam ni, dia boleh menjadi senjata dan dia adalah, orang kata apa, double edged swords lah. Maksudnya pedang dua mata. Maksudnya sebelah belakang tajam, sebelah depan pun tajam. So dia ada pros and cons, dia ada baik, dia ada buruk. So it's up to you macam mana you nak apply. Sebab it's all about you punya psikologi, it's about you punya pemahaman sebenarnya. Dalam Jones Theory ni dia cakap, people only buy what other people buy. Faham tak maksud tu? You hanya pakai satu-satu brand apabila you nampak you punya kawan ataupun you punya family members ataupun you punya idola pakai brand tersebut. Clear? Itu yang dimaksudkan dalam Jones Theories. People will only buy bila mana dia nampak orang lain pun pakai benda tu. Okay? Waalaikumsalam Tuan Isma. Okay? 2-3 hari ni aktif Tuan Isma. Okay?
Alright, dia macam tu sebenarnya, okay? Dia Jones theory is about you buat satu-satu keputusan berdasarkan orang lain. Maksudnya you nampak orang lain buat benda ni. Contohlah, you pergi kedai makan you pergi kedai makan, ada satu kedai A, this is kedai B. Cerita dia macam ni this is kedai A, kedai B. Kedai A ni orang ramai sangat. Beratur dia panjang gila. Kan? Orang nak masuk. Kedai B ni sendu ya amat. Tak ada orang nak masuk. Kalau ada pun seekor dua ekor. Mungkin sebab dia tak tahan nak tunggu beratur ramai-ramai ni kan. So, kalau mengikut Jones theories, kenapa orang masuk kedai A? Sebab orang akan ada satu perception yang mana kedai A ni mesti sedap. Sebab orang queue panjang. Orang beratur panjang. Mesti kedai dia sedap. B ni mesti hamba, mesti sedap. Mesti tak sedap sebab ada seketul dua je kepala kat dalam tu. Okay? Maksudnya macam tu. Jadi, how you want to apply balik dekat dalam saham sebenarnya. Dalam saham, you biasa dengar perkataan herd mentality. Alright? Jadi, perkara ni adalah it's a double-edged sword. Dia boleh bunuh orang, dia boleh bunuh diri you sendiri. So, okay? Jadi, yes, dia sebenarnya macam benda viral. Tu sebab orang sekarang ni gila nak viral. Sebab bila viral, barang dia viral, produk dia viral, orang pun akan gila-gila juga nak rasa. Contoh sebelum ni, I think 2 years back, 3 years back, orang tengah gila makan minum air mango. Time tu ramai gila, viral gila mango. Semua orang nak buat mango. Before that, dia ada coconut shake. Ramai gila nak buat coconut shake kan. Tapi rasa semua tak sama pun. Tapi sebab dia viral. Kan? Semua nak rasa. Jadi benda yang macam mana you nak apply balik dekat dalam saham, sebenarnya you bukan beli saham yang orang lain beli. Jones theory cakap you beli apa yang orang lain beli kan. Maksudnya you nak meyakinkan diri you. Tapi you apply balik dalam saham sebenarnya macam ni. You study apa yang orang lain study. Faham? Maksudnya, kalau you dekat dalam, I believe, strongly believe lah, you ada banyak group dekat luar sana, dekat Telegram group, you buka group sendiri apa semua dan ada group-group sebab ramai yang dalam join dekat dalam saya punya casual trader ni, ramai yang daripada orang kata macam-macam background, ada history belajar, ada yang fresh tak tahu apa-apa langsung pasal saham apa semua, but I believe you ada group you sendiri dekat belakang sana yang mana dekat dalam Jones theory ni dia cakap macam ni. Kan you beli apa yang you hanya beli apa bila orang lain beli. So Jones theory you boleh apply balik, you study apa yang orang lain study. Okay? You study apa yang orang lain study. Sebab apa you study apa yang orang lain study? Kita ambil satu contoh yang mudah. Few weeks ago I mentioned about Pi dekat saya punya Student Investors Masterclass, but I believe diorang pun akan share apa yang diorang dapat daripada Investors Masterclass kat luar. That is norms. Okay, itu benda yang normal. Jadi ramai yang mula faham apakah itu, apa yang ada dekat dalam Pi apa semualah. So Pi mula bergerak. Kan? Pi mula bergerak. Sebab apa? Sebab ramai orang study Pi and they see the potentials dekat dalam Pi. Kan? Jadi ramai-ramai lah akan beli kat situ. Maksudnya there's already a demand dekat situ. Okay. Jones theory, bukan John. Jones. Okay. Bukan John. Jones. Okay. Dia sama juga dengan beberapa saham lain yang saya pernah share mengenai Johor-Tin. I believe ramai juga yang discuss, bagi tahu saya, shout dekat saya saham ni apa semua, dan saya pun study sama. Sebab apa? Sebab okay. Sebab apa? Sebab bila ramai orang study, ramai orang menunggukan signal yang sama. Bila signal tu datang, beramai-ramai lah, maksudnya berbondong-bondong lah, berduyun-duyun lah manusia rembat saham tu. Okay. Ya, John tu rokok, bukan Jones. Jones adalah teori, John tu rokok John. Okay. Tak sama. Okay. Dia adakah sama dengan konsep kompang? Tak. Kompang adalah bila mana you suruh orang lain beli. Maksudnya orang hanya buat keputusan, dia tak study. Yang saya cakap ni, you kena study. I tak suruh you beli, I suruh you study.
bila dalam group you study, let's say malam ni diorang tengah study sebenarnya malam tadi diorang study pasal saya dah bagi tahu study pasal apa ni, saya dah bagi hint study 2 sectors, iaitu furniture dengan lepas tu saya share pasal Moderna. Lepas saya habis live semalam, saya share pasal furniture dengan Moderna. And one of the reason kenapa saya share, supaya diorang boleh tahu apa yang nak dirembatkan. Sebab Moderna seems like a bit more, lebih mudah dia punya daripada segi logistics. Jadi diorang pick up benda tu, dan awal pagi dalam 9 suku macam tu kan, diorang boleh detect saham Tiong Nam Logistik. Saya ada tulis kat sini, saya catat, dia detect saham logistik pada 66 sen setengah. While I was explaining on the technical parts of Tiong Nam Logistics, pada 66 sen setengah dia shoot up pergi 72, 73, dan lepas tu dia pergi 77 before dia turun balik pergi ke 73, 72. Okay, yang mana saya cakap okay, kalau dia stabilize balik kejap lagi, tengah hari sikit kita try lah pick up dekat 72, 73 kan. Jadi memang dia pick up dan dia jual dekat 84 sen, 85 sen, somewhere dekat atas tu. Okay. Jadi apa yang saya nak share dekat sini, apa yang kaitan dia dengan Jones Theories ni adalah bila you study, you share ramai-ramai kan, you share apa yang you study, orang lain pun akan study balik. You jangan beli bila mana you nampak saham ni, sebab dia double edge swords. You kena faham dia double edge swords. Sebab apa? Orang lain beli sebab dia dah study, dia dah tahu apa potensi dia. You jangan beli bila mana hari trading day orang share saham tu. Okay? You jangan beli bila mana orang share saham tu. But you take notes. Bila waktu malam orang share apa dia study, you pun study balik benda sama. That is one of the way for you to do, and that is one of the shortcut untuk you buat sebenarnya. And saham logistik sebenarnya dekat dalam Investors Masterclass dia dah study I think 3 weeks back. Dia dah standby 3 minggu lepas. Dan saham freight dia dah perhatikan since I think 3 weeks back. Okay, saham freight tu sebenarnya dia dah study 2 ke 3 minggu lepas. Kan? You baru nak masuk semalam. Maksudnya diorang study bersama-sama dan dia menantikan signal untuk dia masuk. Jadi benda yang sama. Diorang tak study terus beli. Dan diorang pun tak beli bila mana orang kata kalau diorang sibuk bekerja apa semua, dia tak beli. Sebab memang saya dah ajar, saya dah tekankan, jangan beli kalau you tak study. You kena study. So dalam Jones Theory, how you relate sebenarnya, macam mana you nak relate adalah apa yang orang lain study, apa yang orang lain share, dan saham tu you tengok belum bergerak, you study sama saham tu. Bila you study, orang lain study kan, dan you share apa yang you jumpa, apa yang you study, apa yang you faham, you share balik dekat dalam group, orang lain pun akan speak up dan study balik, study. Let's say contoh malam ni kita ada 278 viewer, alright, kita bundarkanlah kepada 300 viewer lah kan. Angan-angan tu percuma kan. Jadi nak dapat 300 tu payah, walaupun dekat dalam ni viewer, orang dekat dalam group ni ada 5,000 orang, but yang tengok live pada malam ni hanya 280, but fine, tak apa, tak jadi masalah. Let's say if we have 300 viewers malam ni dengar, and saya cakap, saya tunjukkan macam mana saya study, saya ambil satu example, saya tunjuk saya study and how I do my studies apa semua, dan you balik, you pun study, dan you share you punya findings dekat kawan-kawan you, dekat Telegram channel you, dekat group biawak you kan. You pun memberi juga biawak-biawak you makan. Nah makanan biawak-biawakku kan, dekat dalam group biawak you bagi kan, you bagi dia orang makan apa semua kan. Diorang pun biawak-biawak ni pun akan study sama. Siapa biawak-biawak tu? Maksudnya kawan-kawan you lah. Kawan-kawan you pun boleh jadi biawak juga bila mana dia sibuk hasut you suruh beli saham tu walhal you tak study. Pun biawak juga, masalah macam tu kan. Maksudnya contoh macam ni, kalau satu group ada 10 orang, you share apa yang you jumpa kan, daripada 10 orang ni, dia pun bawah dia ada 10 orang, kan dah jadi MLM kau. Okay. 300 orang bawah, setiap seorang share, 10 orang pick up. Bawah 10 orang, setiap seorang daripada 10 orang tu, bawah dia ada 10 orang lagi. Seorang masuk 5,000. Amboi kau, macam MLM dah closing ni. Kan?
Jadi you try multiple 300 kali 10 kan, 300 kali 10 kali 10 tak nak bagi faham kan. Kawan-kawan ni dia biawak waktu trading days waktu trading hours dia biawak, waktu malam dia kawan. Okay, sebab apa? Sebab you sibuk tengah meeting, tengah rush kerja apa semua, tiba-tiba dia mesej, kau kena masuk sekarang ambil harga saham ni, padahal you tak sempat nak study lagi, you pun tak tahu apa macam tu apa kan. Yes, kita semua biawak. Biawak paling teruk adalah biawak yang share dekat Facebook page dia. Kan, tak, sebenarnya saya share dekat Facebook page tu saja nak bakar kan, nak tahu you ketinggalan bas ke tak. Nanti kalau tak share, nanti cakap tak bagi tahu saham apa best. Tak ramai, saya punya follower tak ramai, 6,000 je kan. Tak adalah sampai 100,000. Follower saya baru 6,000 je. Saya tak besar pun saya punya follower. Okay. Okay. Berapa ramai dapat kejar lori ni? Kan? Saya tak boleh, dia tak boleh bagi buy call. Saya just cakap hint je. Siapa dapat tangkap lah. Siapa dapat tangkap, processor tu kena upgrade sikit lah. Pergi beli saham VS Tech, upgrade sikit for processor tu. Okay, saya bagi hint je. Alright. Investors Masterclass dah ni dah, dah tukar lori dah. Okay, sebab dia cakap dia dah sampai destinasi, terpaksa pindahkan dia punya apa, dia dah punggah barang dia masuk ke lori lain dah. Investors Masterclass semua dah punggah lori lah. Okay. Yes, kita semua adalah biawak-biawak. Jadi kita ni apa? Kita adalah biawak traders. Okay. Baik. Tak sempat kejar tak apa, banyak lagi saham lain. Alright. Tak sempat kejar tak apa, banyak lagi saham-saham lain. Dan ada juga yang tanya saya apa yang macam mana saya boleh detect saham tu awal. Kadang-kadang bukan saya detect. Kadang-kadang saya baca dekat dalam apa yang mereka discuss dekat dalam Investors Masterclass. Saya perhatikan apa dia discuss apa semua. So I pick up daripada situ. Lepas subuh, kalau malam sekejap lagi kalau saya malas, lewat malam nanti saya malas, pagi esok lepas subuh saya study. Jadi saya korek. Hari ni macam ni ada potensi. You jangan letak hanya satu atau dua saham saja. Ataupun you jangan letak satu atau dua you jangan letak satu sektor sahaja yang potensi untuk bergerak. You have to think a bit differently lah. You have to think a bit diverse. Berbeza sikit cara you berfikir. Maksudnya you kena berfikirkan at least ada 2 atau 3 sectors yang kemungkinan untuk berjalan. Sebab apa? Sebab anything can happen throughout the whole day. Okay? Jadi sebenarnya itu adalah Jones Theory sebenarnya tuan-tuan dan puan. You study apa yang orang lain study. That is the shortcut and the shortest and easiest way lah sebenarnya. Okay? Sebab lain orang lain cara dia berfikir. Macam saya cara saya berfikir adalah saya tengok apa yang tengah viral dan siapa yang mendapat impact dia daripada bila dia viral. Okay? Saya macam tu cara saya berfikir. Ada orang lain pula dia memang go by the book. Maksudnya dia buka satu, dia buka charts, dia buat bottom up approach, top down approach punya studies apa semua. But saya adalah seorang usahawan and I like to make things a bit easier. Jadi apa saya buat? Saya selalu fikir apa benda yang tengah viral, apa yang tengah havoc, apa yang tengah happening gila-gila dekat luar sana, apa yang sold out, siapa dia punya supplier, dari mana dia dapat barang ni, siapa provide components ni untuk dia. That is what the way I'm thinking. Itu cara saya berfikir, cara saya pilih saham. Cara orang lain pilih saham berbeza, dia buat top down approach. So kalau I believe kalau you dalam group you pun, you boleh tengok tau masing-masing cara study masing-masing berbeza. Dan kenapa dia jumpa saham A, you tak study pun saham A, but you study saham B sebab cara you berfikir lain. Baik, bila you kumpulkan, you compilekan, you study balik apa yang dia study. Okay, you study apa yang dia study. Sebab kalau you study saham yang sama, meaning you dah standby saham apa yang you nak rembat, sektor apa yang you nak fokuskan. Once satu sektor tu mula bergerak tuan-tuan dan puan, kan, you tahu bawah dia ada 10 orang, bawah 10 orang tu ada lagi 10 orang. Okay, dan 10 orang tu dia akan cari lagi 10 orang. Dan setiap seorang ni dia ada RM5,000. 300 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 5,000.
Berapa juta ringgit ada untuk saham yang sama, sektor yang sama untuk jalan. That how things work sebenarnya. That is herd mentality. Okay? So melalui Jones Theory, apa yang you boleh pick up, apa yang you boleh faham adalah apa tau? Adalah you study balik apa yang kawan you study. Okay? Maksudnya apa dia share apa semua, you jangan telan bulat-bulat. You minta, bagi sikit source kau dapat daripada mana, kenapa. Soal jawab. That is what discussion is all about. Okay? That is what discussion is all about. And okay? Alright. Dan yes, ada yang share dekat sini. Tuan Hafiz dia share dekat sini. Dia cakap ada package stimulus untuk sektor pelancongan tahun 2021. Dia ada dekat dalam berita tadi. Sebenarnya berita ni tak boleh nak percaya sangat. You tengok tak semalam dekat TV3? Saham paling aktif hari ni. Harga dia berapa? Dia bagi buy call, babe. Dia bagi RM30 harga saham tu. Okay? Tak, bukannya apa. Bukan tak boleh percaya bulat-bulat. Maksudnya you kena faham pula. Adakah sektor pelancongan dah ready untuk next year? Secara logik akal. Secara logik akal, adakah sektor tersebut dah ready? Okay? Adakah sektor pelancongan tu dah ready? That is the question. Even saya yang plan untuk, team saya plan untuk 2021 pun pening kepala, babe. Okay? Yes, team saya ada juga yang organize events and diorang tanya saya macam mana ni nak susun event ni. Event tahun ni memang dah ke laut dah terus. Event next year macam mana? Sebab apa? Sebab vaksin belum keluar lagi. Belum keluar mass lagi. Belum distribute lagi. Okay? Jadi lambat lagi. Probably lepas raya next year ataupun second half of next year. So ada period dia lah, lambat sikit. So for time being, macam saya share sebelum ni, okay, financial sectors, bila market nak reverse macam saya cakap, study saham-saham financial sectors, study saham-saham technology sectors, and then you study saham-saham yang bakal mendapat keuntungan daripada vaksin ni apa semua. Okay, so latest scenario, latest cerita, vaksin nak keluar, saham vaksin tak terbang, tapi Asia yang terbang. Jawapan saya mudah je petang tadi. Saya cakap apa? Dah tu kalau nak transitkan vaksin tu nak pakai apa, betul? Pakai kapal. Kapal mau 2 bulan baru sampai sini. Kan? Dah lah dia punya tempoh hayat dia hanya 6 bulan untuk letak dalam refrigerator biasa. Jadi jadi apa yang saya boleh sharekan, apa yang saya boleh kongsikan adalah benda-benda macam tu. You have to think like that. So sekarang ni you dah tahu keadaan ekonomi nak ni. You study. So you just imagine malam ni ada 300 viewer. Alright, yes, kita ada 300 viewer malam ni, and 300 viewers semua study financial sectors, technology sectors. Kan? Lepas tu dia share balik dekat yang lain. Okay? Dan that's how things work. You study apa yang orang lain study. But you jangan beli apa yang orang lain beli. You study apa yang dia macam tu. Alright? That's how you apply. Sebab herd mentality, kalau you beli apa yang orang lain beli, entry price you mungkin dah terlambat. Kemungkinan you akan tersangkut di puncak paling bahagia. Tu masalah. Tu sebab saya cakap dia double edged sword. Maksudnya you jangan beli apa yang orang lain beli, tapi you study apa yang orang lain study. Faham tak? Tu dia punya conclusion sebenarnya. Conclusion perkongsian saya pada malam ini adalah, yang pertama, you study apa yang orang lain study. Jangan beli apa yang orang lain beli. Okay? Sebab apa? Sebab selalunya, macam Tuan Isma cakap, sebab selalunya dekat Facebook, dekat social media, dekat Telegram group, orang dah share saham tu bila dia dah profit. Okay? Saya pula share saham tu belum jalan. Lepas tu tunggu seminggu tak jalan, 2 minggu tak jalan. Tak payah percaya lah dia ni cakap. Kalau bagi yang dah jalan, dia cakap lah dah jalan baru nak bagi. Hai. Bila nak settle babe macam tu? Kan? Saya lebih prefer bagi saham yang belum jalan. Okay, saya suruh you study saham yang belum jalan. Sebab apa? Sebab kalau saham belum jalan, you boleh prepare.
Kalau dah jalan, you lambat sangkut dekat puncak paling bahagia. Okay? That is what happened sebenarnya. Right? Then, conclusion, saya balik pada conclusion sebab Tuan Jubir, lama saya tak mention Tuan Jubir. Okay? Setia dia. Loyal. Cik. Sebab macam Tuan Jubir cakap Tuan Jubir cakap, conclusion dia, saya tambah satu lagi lah, conclusion yang ketiga. You study apa yang orang lain study. Jangan beli apa yang orang lain beli. You hanya beli apa yang you study. Tu dia punya conclusion. Okay? Alright. That's how it is sebenarnya. Okay? Sebenarnya salah di sisi undang-undang. You beli dulu baru you bagi tahu dalam grup beli. That is market manipulation. Kalau dekat US tu you dah kena saman dah tu. Okay, you dah kena tindakan. Possibly you akan kena saman up to millions of dollars. Sebenarnya salah di sisi undang-undang. Sebab you are manipulating the market. Okay. Kalau you tengok saham-saham sektor-sektor yang saya kongsikan, saya backup dengan apa yang saya baca, apa yang saya faham. Saya backup dan saya suruh you study. Kan at the end, it's up to you. You are the one who are making the decisions to buy. Okay? Saya tak pernah cakap, belilah saham ni. Saya tak pernah cakap macam tu. Sebab apa? Sebab saya tahu tu salah di sisi undang-undang dan meaning you cuba memanipulasi orang dan indirect way ataupun secara tidak langsung you cuba menganiaya orang lain. Salah di sisi undang-undang dan berdosa, tahu tak? Sebenarnya. You beli dulu, orang lepas tu you kompang, orang lain beli, dia sangkut kat puncak bahagia, you cakap, macam mana you boleh rugi, kita orang untung, dah kau ambil kat bawah. Tak anaya nama dia tu. Tak dosa anaya orang. Okay? Tu sebab saya buat apa yang saya buat, saya selalu share apa yang saya share, yang mana selalu saya share saham tu belum jalan. Sebab saya tak nak tanggung dosa tu tuan-tuan dan puan. Kita dah cuba buat benda yang sebaik mungkin, cuba dapat pahala, bagi ilmu ni secara percuma apa semua. Lepas tu anaknya orang. Lepas tu dia set off each other, cancel off each other. Kalau kita belajar matematik dulu kan, cancel off each other. At the end you tak dapat tak bawa balik apa pun dekat dalam kubur nanti, itu sia-sia je semua benda. Okay? So that is not who I am. Tu sebab saya banyak sharekan, saya selalu cakap stand by, study saham-saham ni. Kalau dia berjalan you belilah sebab you dah study. Saya suruh you study. You hanya beli saham yang you study. Faham tak? That is what I'm trying to teach you all. Tapi orang cakap saya scammer. You tanyalah Student Investors Masterclass. Even kalau saya beli pun, saya tak cakap dengan dia orang saya beli saham apa. You tanya Student Investors Masterclass. You boleh tanya Puan Hanita Kayat. You boleh tanya you boleh tanyalah Tuan Farhan, Tuan Faizal apa semua. Saya tak pernah mention saham apa saya beli. I never mention to anybody saham apa yang saya dah beli. Saya hanya share apa yang saya study. Tu sahaja. Okay? Sebab dosa nanya orang ni sebenarnya. Tu sebab salah di sisi undang-undang kalau you bagi buy call sebenarnya. Tu sebab saya tak suka bagi buy call. Tu sebab bila orang tanya saya saham apa esok boleh beli, bukan saya tak tahu, saya tahu. Tapi sebab salah di sisi undang-undang. Kalau untung you puji, rugi salah siapa? Salah saya. Jadi saya ambil jawapan selamat, saya perlukan 2 biji kelapa. Okay? Tapi selalunya kalau orang tanya, saya akan jawab ni lah, study lah saham-saham ni. Ada potensi dia jalan, you beli. That's it. Kalau dia tak jalan, tak apalah. Tak rugi pun you study. You learn something. Right? And saya nak pick up soalan Tuan Safwan. Dia tanya, dia minta pandangan lah. Dia minta pandangan saya. Dia tanya, selamat tak untuk masuk saham-saham oil and gas? Yes. Bukan yes, you boleh beli. Maksudnya macam ni. This is my understanding. This is cara saya berfikir. And this is my view. And it's up to you. You nak proses macam mana. You nak lawan balik pun tak apa. Kan, it's up to you. Anyway, at the end of the day, it's your money. Penghujung cerita adalah duit you all. Alright? Okay. Dia macam ni. Kalau you tengok saya punya video yang previously, tak ingat tajuk apa, yang mana saya cakap investors are forward looking. Maksudnya dia anticipate in future, adakah kemungkinan kuarter tu atau tahun tersebut dia boleh dapat pulangan yang lumayan daripada apa yang berlaku sekarang ni. Maksudnya investors are forward looking people.
Dia menjangkakan, dia buat prediction dia sendiri apa yang bakal berlaku dengan keadaan ekonomi in the future. Dia yang menentukan. So dia cakap, yes, since that vaksin dah keluar, kan hari ni genap 1 tahun, virus ni dah hidup, kan, virus ni dah setahun, dia dah menyusahkan hidup kita, and vaksin dah keluar. Since vaksin dah keluar pada tarikh yang sama, vaksin dah keluar pada tarikh yang sama virus ni keluar. Nampak tak macam konspirasi sangat kan bunyi dia tu. Jadi bila vaksin ni dah ada, orang sekarang ni dah forward looking tau. Dia forward looking, dia cakap since vaksin dah bersedia, jadi dia menjangkakan keadaan ekonomi akan pulih balik seperti biasa. Dengar keywords dia. Jadi investors ni dah fikir, oh bila keadaan ekonomi dah kembali balik seperti biasa, bermaksud consumption of fuel will be there. Sebab apa? Sebab sekarang ni minyak susah nak push sebab supply melebihi demand. Storage terlampau penuh sebab tak ada orang nak consume minyak. Tak ada orang nak consume minyak. But bila keadaan ekonomi pulih balik, orang akan start consume minyak balik. Sebab orang nak travelling kan, nak berjalan ke sana ke sini, pergi office, menghadap jam kan. Kan warga rakyat Malaysia ni kan yang antara yang paling overwork dekat dunia ni kan. Sanggup menghadap jam kan. Saya tak lah, tu sebab saya berniaga. Okay, tu sebab saya tak nak makan gaji. Saya dah lalu fasa tu. Okay, saya ada orang kata kesedaran lebih awal. I thought I have the thinking of, takkan aku nak habiskan lagi 30 tahun hidup aku menghadap jam, pergi naik LRT, hadap rapat-rapat kan. Bau bawang. Tak. Okay, so tu sebab saya buat apa yang saya buat hari ni lah. Jadi bila investors dia ada forward looking, dia ada forward thinking yang mana keadaan semua akan kembali pulih. Jadi they try to buy the stocks as early possible, yang mana for them sekarang ni tengah murah, tengah sale, tengah discount. Yes, saham-saham minyak kebanyakannya tengah discount tuan-tuan dan puan. Saya tak nafikan benda tu. Saham minyak sekarang ni memang tengah discount. Even ada yang bawah 10 sen. Okay? Jadi okay. Banyak yang bawah 10 sen, bawah 20 sen kan. Banyak, senang kata banyak bawah RM1. But you have to think like this, you have to think like a business person. For how many years, you tengoklah daripada harga minyak dunia jatuh sampai hari ni, for how many years syarikat-syarikat minyak ni dia dah menanggung kerugian. Okay, even sebelum COVID pun diorang dah menanggung kerugian tuan-tuan dan puan. Okay, sebelum COVID pun dia dah menanggung kerugian. So, given the situation, kalau COVID ni kita berjaya membasmi COVID melalui vaksin yang dikeluarkan oleh Moderna, 94.5% success rate. Okay? Macam juru cakap untuk Moderna dah. Okay? Keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala katanya. But you have to think, sebelum ada COVID pun minyak masalah. Yang bertahun-tahun punya rugi tu bila nak settle hutang tu? You get what I mean? Hutang yang bertahun-tahun yang ditanggung dek kerugian tu, itu sebelum ada COVID. Ni ada COVID dah, ni ada COVID lagi teruk saham-saham minyak ni kena. And on top of that, kalau dia recover, berapa lama quarter report dia nak jadi hijau balik? How long? How long will it take? That is the question you need to answer yourself. Kalau you ada business, bila you rugi sekali, berapa lama untuk you recover? That is the question. So, my view, apa yang berlaku sekarang ni, harga-harga saham minyak semua naik, itu adalah spekulasi. Okay? Yes, I used to love saham minyak back in 2014, 2015 before saham-saham minyak jatuh. But after that, no way, man. Okay, sebab bila satu syarikat announce loss, satu lagi announce loss, macam almost every oil and gas company yang listed dekat bursa loss, announce kerugian.
Tapi kalau you nak juga terlibat dengan saham-saham oil and gas, cuba you study Petron Malaysia, you study Heng Yuan, you study Petronas, you study Wasiong, you study Yinsen, you study saham apa lagi, Dialog before I forget, you study Hibiscus. Why I mention this kind of stocks? Satu, management dia solid. Dua, consumer yang banyak guna produk dia. Okay, tu yang saya faham. Tapi apa yang you faham, it's up to you. Okay, at the end of the day, it's your money, it's your decision to press the buy button and it's up to you. Alright. Dan Tuan Safwan ada cakap Biden dia ada declare war dekat Arab. Yes, kalau ada war, this is salah satu indicator jugalah. Bila masa ada perang, saham minyak akan naik. That's it. End of story. Okay, end of story. Ada perang je kat mana-mana, minyak harga minyak dunia akan naik dan saham-saham minyak semua akan berjalan. Masa tu memang you mandi minyak lah. Jadi orang minyak pun tak apa. Okay, itulah maksudnya. Maksudnya you kena study and you have to have that kind of thinking. Okay. Jadi itulah dia sebenarnya. Okay. Yes. Lagi satu, minyak kalau orang nak consume pun sekarang ni orang dah sibuk green tech. Orang dah mula sibuk green technology. So how long lagi minyak yang boleh sustain, boleh survive? Itu pun soalan yang you kena soal juga. Right? That is the question you need to ask yourself. Okay? And benda-benda lain macam healthcare ke apa ke semua, cuba you study. Healthcare saya dah kupaskan, sebenarnya healthcare dia tengah buat sideways. Sideways yang bahaya. Sebab sekarang ni dia sideways, dia berlega-lega dekat bottom area ataupun dekat dia punya support area. Dia sideways tapi dia duduk dekat bottom area. Kalau dia break support, that's it, game over. But kalau dia rebound, there's a chance dia uptrend. So overall kalau you dalam position, you boleh hold. Tapi kalau you belum masuk, jangan masuk. Walaupun petang tadi sebenarnya glove hijau, student investors masa kelas dah bersorak dah macam boleh beli. Saya cakap jangan beli sebab dia duduk dekat borderline support area. Kalau esok jatuh bocor, you dah beli dekat atas. Okay. Adakah dah game over? For me, dia belum game over. Selagi tak ada cerita apa-apa. Sebab anyway, dia dah booking dia punya reserve sampai next year dah pun. So, should be okay, should be no problem. Alright? So, itulah apa yang saya boleh share dengan you all. Tentang pandangan saya mengenai pasaran saham dan how I think and how you can react sebenarnya. Melalui Jones Theories ni, basically it's a marketing strategy. Marketing punya teori yang you boleh apply balik dekat dalam you punya pelaburan lah, dalam method yang you boleh practice dalam diri you sendiri, yang mana apa yang orang lain share, meaning orang lain pun dah standby nak beli saham tu. You jangan beli apa saham yang orang lain beli. You hanya beli saham yang you study. But you study apa yang orang lain study. You jangan sibuk-sibuk cari saham lain. Study apa yang orang lain study. Beli apa yang you study. Jangan beli bila orang lain beli. Alright? Clear mudah je. Very simple. Saham ni mudah. Dia tak susah. Dia susah sebab you tak tahu nak start macam mana. Tu je susah. But if you know how to think differently, tengok daripada satu sudut perspektif yang berbeza, bila you faham how the world works, how benda semua bergerak, kan, and you start to faham, you need to follow the money. Sebab the money datang daripada mana, duit tu datang daripada mana, duit tu datang daripada pocket you all. Duit datang daripada pocket you all. Apa you all study, saya study. Sebab apa? Sebab you pun standby nak beli, meaning saya pun akan standby nak beli. Faham tak? Okay. How soon? How soon saya susah nak cakap sebab yelah nak buat mass production apa semua, kilang bukannya senang. You nak set up kilang. Okay. Jadi tu saja sharing saya untuk malam ni. Hopefully you learn something. And kalau siapa yang baru join live terlepas pada sesi awal, don't worry, video ni akan ada dekat dalam group ni sampai pukul 10.
Pukul 11 dia akan dimuat naik. Tim saya akan schedule terus. Dimuat naik pada pukul 11 malam ni. So sebelum you tidur, you dengarlah saya membebel selama 1 jam. Kan? Dengarlah saya membebel selama 1 jam. Bergelak ketawa. Kan? Bukan sedap sangat suara saya ni pun kan. Tapi dengar je lah kan. Kalau you nak ilmu tu, you dengar je lah apa yang saya share. So pukul 11 malam akan dimulakan. Dekat YouTube nanti. So share dekat kawan-kawan dekat luar sana. Ajak dia, kalau dia tak nak percaya, cakap tak nak ini semua pelaburan ni semua tipu semua ni, dah kena game apa semua. You bagi je lah YouTube link. Kau tengok je lah dulu kat YouTube ni, nanti kau faham lah. Okay. Sekarang ni saya rasa macam saya ni run program MLM pun dia. Staff saya, dia cerita dekat kawan universiti dia. Kawan universiti dia bagi tahu dekat kawan-kawan universiti dia yang lain. Dah habis lepas ni, satu universiti semua buka akaun CDS. Sebab dia cakap ramai dah buka akaun CDS. Kan? Semua dah berpusu-pusu. Masalah pula kat universiti semua sibuk buka akaun CDS. Okay? Sebab apa? Sebab dia, staff saya just bagi link je. Kau tengok YouTube ni lah. Tu je. Okay? Lepas tu selamat hari raya dah. Alright? Jadi that's all daripada saya. Share lah dengan kawan-kawan. Ilmu ni percuma pun. Even ada juga yang PM saya tadi lagi sekali petang tadi cakap ilmu yang percuma pun boleh jana income. Okay. Yes, I'm giving up for free. I'm helping you out. Right, so itu saja daripada saya. I'll see you again hopefully tomorrow night. Kalau tak ada apa-apa masalah yang menghalang kita lah untuk live pada malam esok. Jadi itu saja daripada saya untuk sesi malam ni. I'll see you again tomorrow night insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.